Selamat sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah yang dihormati Profesor Dr. Melvin Mojikon bagi subjek pembangunan organisasi GMGM 3043 serta rakan-rakan sekalian. Terlebih dahulu saya ingin perkenalkan ahli-ahli kumpulan kami iaitu saya sendiri Lisa binti Jamain selaku pembentang yang pertama, Christine Yan anak beti, Cecilia anak sumping dan Mary berundang anak jambu. Hari ini kami akan membentangkan tajuk tugasan, diagnosis dan intervensi dalam organisasi Polis Diraja Malaysia PDRM. Pendahuluan dan latar belakang organisasi. Menurut Preziosi 1980, diagnosis organisasi mempunyai pendekatan penyelidikan yang menjurus kepada pernyataan berkaitan peranan organisasi atau sebahagian daripada organisasi yang berkaitan dengan kepentingan bahagian bermasalah. Beliau turut menambah satu kenyataan sedemikian membawa kepada cadangan meningkatkan kecekapan organisasi, keberkesanan organisasi atau fleksibiliti. Isu atau permasalahan yang dihadapi oleh setiap organisasi dapat dibahagikan kepada 4 isu utama iaitu isu proses manusia, isu teknostruktur, isu strategik dan isu sumber manusia. Organisasi yang dipilih oleh kumpulan kami adalah Pasukan Polis Diraja Malaysia PDRM. PDRM adalah merupakan satu pasukan keselamatan yang berperanan menjaga keselamatan dalaman negara sebagaimana yang diperuntukkan di bawah Seksyen 3 Akta Polis 1967. Pasukan PDRM ditubuhkan pada 25 Mac tahun 1807. Polis Diraja Malaysia dibahagikan kepada 2 kategori iaitu kumpulan pegawai kanan polis bermula dari pangkat inspektor sehingga inspektor jeneral polis dan kumpulan pegawai rendah polis dan konstebel. Ketua Polis Negara adalah Tan Sri Akil Sani bin Abdullah Sani dan beliau dibantu oleh Timbalan Ketua Polis Negara serta 10 orang pengarah. Pusat pentadbiran utama Polis Diraja Malaysia adalah terletak di Ibu Pejabat Polis Bukit Aman, Kuala Lumpur. Di peringkat negeri-negeri di semenanjung Malaysia, Ketua Polis Negeri mengetuai pentadbiran negeri dan bagi negeri Sabah dan Sarawak ditadbir oleh Pesuruhjaya Polis. Manakala di peringkat daerah pula, kepimpinan diketuai oleh Ketua Polis Daerah dan Ketua Polis Balai mengetuai di peringkat Balai Polis. Terdapat 10 jabatan utama dalam PDRM iaitu Jabatan Pengurusan, Jabatan Siasatan Jenayah, Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik, Jabatan Sumber Logistik dan Teknologi, Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenterawan Awam, Cawangan Khas, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard dan Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti serta Jabatan Siasatan dan Penguatkuasa Trafik. Dalam permasalahan bagi organisasi PDRM, kumpulan kami dapat mengenalpasti 3 isu yang seringkali terjadi iaitu isu proses manusia, isu sumber manusia dan isu teknostruktur. Seterusnya adalah diagnosis yang dibuat. Diagnosis yang pertama ialah konflik dalam membuat keputusan. Berdasarkan kepada organisasi yang dipilih, kumpulan kami memperlihatkan dan mendiagnosiskan isu yang wujud adalah isu proses manusia iaitu sering terjadinya konflik di antara pegawai dan anggota bawahan di dalam proses membuat keputusan. Ini adalah kerana terdapatnya pemusatan kuasa yang terjadi dan proses membuat keputusan terhad hanya kepada pegawai atasan sahaja yang memberikan arahan. Komunikasi menegak yang digunakan menjadikan anggota bawahan tidak dapat membuat sebarang keputusan walaupun dalam tempoh mendesak diperlukan kerana mereka harus menerima arahan daripada pihak atasan terlebih dahulu.
Komunikasi menegak ini adalah berkaitan dengan pertukaran maklumat di antara dua atau lebih peringkat dan juga satu atau lebih peringkat yang lain di dalam hierarki organisasi. Ia melibatkan komunikasi menegak ke atas atau komunikasi menegak ke bawah. Contohnya di SRK, Ketua Bahagian Siasatan Penguasaan Trafik Daerah memberi arahan kepada anggota pangkat sarjan dan seterusnya dan anggota yang pangkat sarjan seterusnya akan memberi arahan kepada anggota yang pangkat lebih rendah dalam membuat sebarang operasi rondaan. Yang kedua, masalah pembagian tugas dalam skop kerja. Selain itu, isu proses manusia yang dapat dilihat adalah terdapat masalah dalam pembagian tugas dalam skop kerja. Keanggotaan yang kurang menyebabkan pembagian tugas agak tidak teratur, di mana segelintir anggota bawahan terpaksa membuat kerja dalam pada satu masa. Sebagai contoh, anggota bahagian siasatan penguasa trafik terpaksa membuat kerja di lapangan rondaan dan juga terpaksa juga turut membuat tugasan di bahagian pentadbiran. Bebanan kerja yang banyak ini akan menimbulkan tekanan pada anggota bawahan. Tekanan kerja ini boleh dikatakan adalah tindak balas emosi individu terhadap kawasan persekitaran kerja yang akan memberi ancaman terhadap pekerja tersebut. Gill et al. 2006. Untuk slide yang seterusnya akan dibentang oleh ahli kumpulan saya yang lain. Sekian, terima kasih. Terlebih dahulu, saya ucapkan salam sejahtera kepada pensyarah Dr. Melvin Mojikon. Saya, Christine Yan Anak Beti, memegang nombor matrik 266894, akan membentangkan slide yang berikutnya. Pengurusan kurang adil dalam penilaian prestasi. Isu pengurusan semua manusia ini dikenal pasti berkaitan dengan sikap pihak pengurusan yang dilihat kurang adil dalam membuat penilaian prestasi anggota bawahan. Antaranya wujud kesan halo dalam penilaian prestasi. Kesan ini berlaku di mana penilai membuat penilaian secara menyeluruh berdasarkan hanya satu aspek prestasi sahaja tanpa melihat kepada aspek-aspek yang lain. Sebagai contoh, seorang penilai hanya mengenakan tentang kepentingan terhadap hanya satu aspek jumlah yang akan dicapai dan memberi satu angka yang tinggi kepada individu terbabit tanpa melihat aspek lain seperti dari segi komunikasi pekerja tersebut dengan rakan sekeliling, penglibatan pekerja dalam aktiviti yang dijalankan organisasi dan kualiti penugasan pekerja tersebut. Malah turut terjadinya bias di kalangan penilaian dalam membuat penilaian prestasi anggota bawahan. Seterusnya, kekurangan kelengkapan dan peralatan kerja. Kumpulan kami mendapati bahawa isu teknostruktur turut timbul di mana mereka menghadapi masalah kekurangan kelengkapan dan peralatan semasa menjalankan tugas. Kekurangan kelengkapan seperti mesin pencetak dan mesin pendua akan memberi impak dalam menjalankan tugas seharian. Mesin pendua ini kerap kali mengalami masalah dan komputer yang digunakan agak ke belakang dan tidak mampu untuk menampung kapasiti banyak dalam penggunaan sistem semasa bekerja. Ini menyebabkan tugasan dilakukan menjadi agak lambat dan kaki tangan berasa kurang efisien disebabkan peralatan teknologi yang lemah. Malah capaian internet yang lemah juga menjadi kekangan dalam melakukan tugasan seharian. Baiklah, slide yang berikutnya adalah kaedah dianalisis yang telah digunakan. Temu bual ataupun temu duga. Kaedah yang digunakan oleh kumpulan kami dalam membuat dianalisis organisasi PDRM ini adalah melalui temu duga ataupun temu bual personal. Kaedah ini merupakan kaedah yang kerap digemari penggunaannya dalam membuat sebarang penyelidikan. Pelbagai pihak yang ada di dalam organisasi PDRM ini
telah ditemu bual bagi memperoleh sebarang maklumat sebelum melakukan intervensi dan seramai 8 orang individu daripada pelbagai pangkat di IPD Serikir, Sarawak telah ditemu bual oleh pihak kami. Melalui temuduga dan temu bual ini, maklumat secara terus boleh diperolehi dengan pantas serta dapat mengetahui jenis diagnosis yang diperlukan dengan mudah. Berikutnya adalah berkaitan dengan pemerhati. Kumpulan kami memilih kaedah melalui pemerhatian. Kaedah ini merupakan kaedah yang mempunyai dua cara yang boleh dilakukan, iaitu kami memilih cara pertama iaitu berada di dalam situasi organisasi tersebut dan melakukan aktiviti organisasi tersebut bersama-sama dengan pasukan PDRM. Terdapat salah seorang ahli kumpulan kami juga bertugas di dalam organisasi terbabit. Untuk kaedah yang digunakan untuk menganalisis data adalah kaedah kualitatif. Kaedah ini lebih kepada penerokaan dan pemahaman terhadap sikap, tingkah laku, kepercayaan dan interaksi di antara manusia. Menurut Lesi 2007, pendekatan kualitatif ialah prosedur penyelidikan yang menghasilkan data gambaran yang boleh diamati. Craig dan Miller 1986 juga menyatakan bahawa terhadap sisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial secara fundamental bergantung kepada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berkait dengan orang-orang tersebut dalam bahasa dan pengistilahannya. Data kualitatif ini adalah berbentuk deskriptif, kata-kata lisan atau tulisan tentang tingkah laku manusia yang dapat diperhatikan. Data kualitatif ini terhasil daripada 3 jenis data, iaitu hasil pemerhatian, keduanya hasil pembicaraan, ketiga bahan tertulis. Baiklah, sekian daripada saya untuk kali ini. Sekian, terima kasih. Hai, nama saya Sisilia Anak Sumping, nombor matrik 260583. Saya akan membentangkan bahagian intervensi yang dicarankan. Intervensi yang dicarankan adalah mengadakan program team building. Pembinaan pasukan merujuk kepada aktiviti yang mengumpulkan kesemua peserta dan menghendaki mereka menjalankan pelbagai misi dan mengikuti segala aktiviti yang telah dirancang. Kebiasaannya dijalankan di luar lingkungan kerja. Perlu sekurang-kurangnya setahun sekali dijalankan. Semangat berpasukan para peserta dapat dilihat dan menimbulkan sifat saling menghormati serta bersama-sama membantu. Memberi ruang antara pegawai atasan dengan anggota bawahan untuk mengenali dan memahami sesama mereka serta dapat membantu memperbaiki hubungan di antara agar dapat bersama-sama bekerja dalam satu pasukan. Seterusnya, melaksanakan program latihan dan pembangunan kepada pegawai penyelia. Isu pengurusan sumber manusia berkaitan penilaian prestasi. Intervensi yang dicarankan adalah agar dilaksanakan program latihan dan pembangunan kepada pegawai yang menyelia. Pengajaran latihan secara berlanjutan akan dapat menolong pegawai penyelia untuk mencukupkan diri mereka dengan ilmu pengetahuan, kecekapan, pembentukan sikap serta pengalaman yang cukup agar mereka mampu menjalankan tugas dengan berkesan dan bersistematik. Pegawai penilai kurang berpengetahuan akan menyebabkan terjadinya kekeliruan, penilaian merangkumi bias, impact halo, kebolehan yang terbatas, dan kurang pengalaman dalam menjalankan amanah dan sebagainya. Seterusnya, fail meja. Bagi mengatasi masalah isu proses manusia berkaitan masalah dalam pembahagian tugas dalam skop kerja, cadangan agar penyediaan fail meja dibuat dan dikemaskini bagi setiap anggota. Fail meja menjadi panduan terperinci mengenai segala penugasan yang dibuat oleh seseorang berkaitan skop tugas dan jawatannya. Individu terbabit akan dapat menentukan segala tugas dan tanggungjawab yang harus dilaksanakan. Fail meja juga berfungsi sebagai suatu alat kawalan sebagai dalam etika kerja atau alat rujukan untuk pekerja menjalankan tugas masing-masing supaya lebih tersusun dan teratur. Dan yang terakhir, peranan pemimpin.
Pemimpin atau ketua dalam organisasi perlulah memainkan peranan untuk mengambil maklum berkaitan skop tugas anggota bawahan serta prihatin dalam membuat akihan tugas anggota agar tidak lari dari skop tugas benar berpandukan kepada fail meja anggota terbabit. Perbincangan antara pegawai atasan dan anggota bawahan berkaitan bebanan tugas yang diberikan boleh diseimbangkan dengan anggota lain bagi mengelak tekanan berlaku dalam diri anggota terbabit. Bagi masalah kekurangan kelengkapan dan peralatan dalam menjalankan tugas seperti mesin pencetak, dicadangkan agar melakukan perkongsian dalam ruangan kerja tersebut atau menggunakan mesin penluar sebagai mesin pencetak. Dicadangkan juga agar penambahan mesin penluar di setiap cawangan besar serta proses servis sekerap 2 kali dalam setahun bagi mengelak peralatan mengalami masalah. Seterusnya, saya serahkan kepada rakan kumpulan saya yang lain. Terima kasih. Selamat sejahtera. Saya, Larry, akan meneruskan pembentangan iaitu halangan-halangan yang dihadapi. Di sini kami menyelarakan 3 perkara iaitu pertama, masalah kekurangan kepakaran dalam bidang terbabit bagi merancang dan melaksanakan program. Terdapat juga kekangan tugas dan masa apabila sesuatu program nak dibuat. Kedua, objektif kurang jelas dengan terdapat sesetengah program latihan yang dijalankan tidak menyeluruh dan objektif latihan yang kurang jelas dalam menyampaikan maklumat tentang peranan dan tindakan seorang penilai dalam membuat penilaian prestasi terhadap anggota bawahannya. Dan yang ketiga ialah masalah keuangan, iaitu peruntukan keuangan yang tidak cukup mengakibatkan banyak program pemufakatan atau program-program yang lain bagi mengadakan program yang menyeluruh untuk pegawai kanan dan anggota polis tidak dapat dijalankan. Tindakan perubahan. Tindakan perubahan adalah memastikan segala latihan dan pembangunan yang telah dirancang akan mampu memberikan impak yang lebih berkesan buat diri individu terbabit serta organisasi. Sebagai contoh, apabila memperkenalkan program kembali ke pusat latihan, iaitu back to training center, untuk anggota dan pegawai bermasalah, khususnya yang terbabit dalam isu integriti dan moral. Maka setelah program itu dilaksanakan, ianya harus memberikan kesan yang baik kepada organisasi maupun individu yang terlibat. Ini penting kerana tujuan utama program itu adalah bagi memperkasa pegawai dan anggotanya, serta memastikan mereka tidak terbabit dalam isu integriti selain untuk memberi bimbingan dan sokongan kepada mereka. Dan contoh lain adalah seperti modul integriti yang kini dimasukkan sebagai salah satu mata pelajaran wajib kepada semua pelatih program latihan asas kepolisan PLAK dalam usaha membimbing anggota menjauhi rasuah. Selain itu, memastikan segala perbelanjaan keuangan yang diperuntukkan bagi menjalankan sesuatu latihan maupun program akan dapat digunakan secara strategik. Sebagai contohnya, mengambil pegawai yang betul-betul bersedia dan sesuai dalam menghadiri kursus dan tidak melantik dengan sesuka hati tanpa menilai terlebih dahulu. Ini kerana setiap kursus atau program haruslah mengutamakan pegawai yang sesuai dan tidak perlu menghantar begitu ramai anggota. PDRM juga boleh menjemput tenaga pengajar dari luar organisasi sekiranya terdapat kekurangan pakar bagi melaksanakan sesuatu program. Seterusnya, pemantauan Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard JIPS berkaitan pelaksanaan fail meja dan sistem kawalan dadah dan disiplin SKDD. Dari masa ke semasa dapat membantu mengingatkan pegawai dan anggota berkaitan skop tugas mereka
Sebagai contoh, ujian integriti merupakan pemerhatian, pemantauan dan penyamaran yang melibatkan anggota serta pegawai polis yang menyamar sebagai orang awam. Dan kesimpulan, di dalam semua organisasi, baik organisasi awam maupun swasta, isu atau permasalahan yang terjadi di dalam organisasi ini sentiasa wujud. Pelaksanaan diagnosis bagi semua peringkat dalam organisasi dan penekanan kepada intervensi yang ditentangkan tadi dapat mempengaruhi dan menukar situasi dalam organisasi terbabit supaya menjadi lebih positif dan mengelakkan konflik untuk mencapai misi dan visi organisasi itu. Oleh itu, semua pegawai dan anggota harus bekerjasama, saling membantu dalam mengikuti dan melaksanakan sebarang pembinaan intervensi yang telah dirancang oleh pihak pengurusan tertinggi PDRM. Sekian, terima kasih.